Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin. Wa syurbuhu fadla wudu'ihi wa sunnah syurbuhu asal matan fadla wudu'ihi macam maf'ul bagi syurbu masdar yang beramal dengan amalan fi'il. Syurbuhu idafat masdar kepada isim fa'il kepada fa'il. Fadla tu maf'ul, tapi kalau campur dengan matan dengan syarah syurbuhu min fadli wudu'i. Asal kita bicara masih bab sunat-sunat wudu di wayusannu dan disunatkan syurbuhu oleh meminumnya. Disunatkan akan meminumnya oleh mutawaddi, minum min fadli wudu'ihi, baca wudu daripada air wudu'nya. Kita jumpa dalam kalimah ni, iaitu wudu, perbuatan wudu. Wudu air baki yang disediakan untuk berwudu atau dipanggil wudu. Cuma nak panggil wudu mesti air yang khas untuk wudu. Kalau dalam kolah, dalam sungai tak dipanggil wudu. Wudu ni dalam botol, dalam kendi, cerik apa, untuk dengan itu kita berwudu. Yang tu dipanggil wudu, air yang musta'dad lil wudu, itu dipanggil wudu. Sunat orang yang berwudu dia minum daripada lebihan wudu. Salah baca, salah hurai, salah faham, lain benda diminum lagi. Bukan pergi minum air kolah, pasal tu air wuduk dia. Bukan tu. Itu air lebihan wuduk. Air wuduk ni air mutlak, bukan air mustakmal. Air katalah kita buat dalam botol, kita tebuk apa kita sebut masalah-masalah berwuduk apa itu. Ada bubuhan cerik, kita ambil wuduk, ada lebih tu, tak ada. Adab kawaid apa, minum duduk apa, satu hal lah tu. Tapi nak ada sunat minum air wudu tu. Rasulullah memang antara jadi ada sunat tu pasal memang antara perbuatan Rasulullah minum air wudu ni. Dia khabarin kerana ada hadis yang mensabit yang ada sunat minum, inna fihi syifa'un min kulli da'in, bahwasanya fihi fi fadli wudu tu dia adalah syifa, penawar min kulli da'in, daripada setiap penyakit. Kaedah kita beriman dengan hadis Nabi, minum je air tu. Cuma kita nak dapat tahap tu lah ni susah lah, pasal dulu kerap kali lah kita berwuduk dengan kaifiat macam tu kan. Lah ni paip aja. Istilah paip kita buka, yang tu tak dipanggil wudu. Kalau nak panggil wudu mesti air dalam bekas tertentu yang mukhtas lil wudu atau musta'ad lil wudu, untuk buat wudu, barulah lebih itu dipanggil fadlu wudu. Rasulullah kalau kita belajar dalam syama'il apa, Rasulullah ni antara mukjizat dia, air wudu dia kalau pokok tu kering, siram, hidup balik. Air wudu Rasulullah, bukan air wuduk dia sebut waduk dia, air waduk. Maksudnya air dalam bekas yang untuk Rasulullah jadikan dia sebagai wuduk. Lebih pada tu kalau tuang ke pokok mati, pokok kering mati, bahasa mudahnya hidup balik.
Itu yang Rasulullah, yang kita ada Rasulullah sebut ini, dia syifaun min kulli da. Da apa, syifa macam mana, apa wajah, wallahu alam. Bagaimana? Setidak-tidaknya ada syifa qalbi kita. Tahu mana? Ada kasih kat Rasulullah, nak imtisal apa yang Rasulullah ajar dan tunjuk, Rasulullah buat. Cuma bila tak boleh ada peluang tu, pasal semua paip kolah aja, yang tu tak dipanggil waduk, kena bersusah sikit lah, beli bekas buah cerik, botol ke apa, untuk khas ambil wuduk dengan dia, nanti ada peluang untuk beramal dengan hadis. Saya belajar mana, bukan belajar geng mana, geng India, geng India saya duduk pernah ikut jemaah apa, geng-geng Yaman pun banyak yang tu, tak tahu lah orang yang segi Yaman boleh cerita kot. Saya bergeng India yang orang kata apa, yang nak beramal dengan ni, dia walaupun ada paip, ada kolah apa, dia takkan wuduk daripada paip dan kolah. Dia akan beli satu bekas, dia macam bekas untuk khas untuk buat wuduk lah. Wuduk dia mesti ambil dari situ. Pasal apa? Dan dia akan kawin macam kita belajar dulu lah. Jadi dia akan menghadap kiblat, bekas wuduk ni nanti belah kiri dia. Ambil dadah, ambil wuduk. Pasal dia nak dapatkan air waduk tu, dia beli bekas tu khas. Memang bekas tu pun dia jual, dia buat satu bentuk macam apa, dia teko kecil tu. Saya nak tunjuk orang tak boleh nak rupa lah macam mana. Bila saya tengok dulu, kalau geng-geng Pakistan, India, kalau dia orang keluar jemaah, dia orang suka buat bekas. Yang mana ada? Buat dia orang selalu wuduk biasa lah, paip apa, paip tu je. Tak ada, kalau itu Yaman tak ada lah. Kalau India, Pakistan ada lah tu. Saya pergi Hyderabad tu tak ada. Geng ni geng dakwah. Geng dakwah. Ada yang dia orang beli tu saja, memang beli tu untuk wuduk mesti buat benda tu. Pasal dia nak dapatkan waduk. Tambah pula ada penyakit, dia kata aku tak ada ubat lain, nak ubat aku dengan amal hadis Nabi, minum air waduk. Dia orangnya apa, kaifiat akidah dia tu lain, kita nak sebut lah. Dia dengar hadis macam ni, terus beramal untuk dapat waduk tu. Kita nak tunggu waduk bila kita malas nak bersusah sikit, pasal nak ambil daripada bekas tu, dia istilahnya kena mujahadah dia tu. Kita mudah ambil kolah, keren siap lah. Lima pasal nak ambil waduk tu. Allah Akbar. Dia punya kesungguhan tu sampai macam tu lah, untuk beramal apa yang ada pada Rasulullah. Baik. Dan kata dia, wa yusannu rasyu izarihi bihi, dan disunatkan merenjiskan izarahu, kain pakai dia. Istilah izar ni kain pinggang ke bawah kan. Itu dipanggil izar. Macam kita kain blekat, kain batik tu umumnya dipanggil izar tu. Yusannu rasyu izar, kain pakai kita tu sunat renjiskan bihi biwadu. Baik, bila sunat ai in tawahama husula maqzarin lahu, jika mewaham ia mutawaddi ini akan husula maqzarin, hasilnya benda yang cemar, yang dihukumkan cemar, lahu li izar tu. Kalau ada waham, bukan syak, bukan zon, bukan yakin najis tak, ada waham. So kita masuk tandas, katalah bila masuk tandas, buat macam mana, waham ni kan bila kita kencing, kasar sikit sebut lah, kita buang air besar, air kecil, memang kalau memang jelas terpercik najis apa, najis lah kan. Kalau tertembak air buka kuat ke, lantai pula kita dah jurus, dia akan kadang datang kat syak najis. Waham ni bukan tahap tu, bukan percik-percik macam tu. Dia bila kita masuk tandas pakai kain, pakai baju apa, basuh semua, tak ada percik-percik apa, tapi dia ada macam ni, takkan wap kencing ni tak naik. Macam tu lah kan. Macam tu, waham macam tu. Kalau ada waham macam tu, jadi pakaian ni cemar apa, padahal memang dia tak pakai semayang dah, tapi masuk tandas bila keluar, rasa tak selesa lah dengan kain ni. Tak adalah percik-percik, tapi masuk tandas dah, macam tak sedap lah nak bersemayang pakai kain ni. Isu dia bukan ada percik, bukan ada syak apa, tak ada pun.
ada perasaan macam tu. Sunat ambil air ni yang kita wuduk hari ni kecil. Kecil lah, bukan simbah pun juga. Kecil. Memang kalau kita belajar kitab fiqh ada sebut tu. Yang janganlah tengok dalam Sulam tadi mampu tak jumpa. Dia kitab besar lah sikit kan. Dia cerita halus ni, kita kitab besar lah sikit. Tak ada pun kitab sederhana. Kalau nak baca, saya ingat dulu kalau arwah Fatih, dia memang baca bab ni. Yang ada sebut lah, yang lalu dalam kitab sebut. Baru Mazi. Baru Mazi kan ambil pada hadis apa, dia sebut. Dan tu, kan dia pula Baru Mazi kitab terjemah hadis Tirmizi, dibuat oleh Idris Al-Marbawi, bersama dengan tu ada fiqh Imam Syafi'i. Dia cerita fiqh tu fiqh Imam Syafi'i. Dia sebut tu hukum wadu apa ni, sunat merenjiskan, dia sebut tu. Siap. Jadi kalau ada tawahum husul maqsadin lahu kama stazharahu Syekhuna Ibn Hajar. Jadi faham tu kalau tak ada waham apa-apa, tak ada sunat lah. Cuma yang ni kalau saya sendiri saya tak pernah amal. Pula tu tak ada waduknya. Tak ada waduknya. Banyaknya kita pakai paip golah itu ya. Baik. Kabas dulu saya Quran. Wa alaihi yuhmalu rashuhu sallallahu alaihi wasallam li izarihi bihi. Wa alaihi wa ala mazkur min rashi izar yuhmalu rashu, ditanggungkan kan merenjisnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam li izari kepada kain pakai Rasulullah bihi biwadu, biwaduhi. Jadi memang perbuatan merenjis pada kain pakai pernah riwayat ada sebut Rasulullah buat. Jadi hadis tu nak tanggung mana, apa ceritanya, apa asal usulnya. Faham tu ada waham pada Rasulullah di sebang pakaian dia, ada wahamnya tu, cerita ada wahamnya. Maka kemudian nampak Rasulullah renjis. Atas huraian ulama kita ambil faham renjis tu apa? Pasal ada waham Rasulullah dengan pakaian dia pakai yang ada maksdar dia, ada cemak dia. Bukan najis, bukan. Nama pun qazar je, qazar je. Macam kita pakai ni tak adalah najis. Tapi kita pergi masuk supermarket, itulah. Nak kata cemar kan. Kalau memang pergi pasar ikan menitik, ikan duk lepas gelepung-gelepung tu memang ada ikan apa, memang najis tu najis lah. Ni bukan cerita lah. Kita pergi Tesco pun lah baru contoh yang beli belah. Waktu pergi kedai makan, duduk kursi pula macam orang duduk. Waktu bila dah masuk kedai makan, dia dah masak tu cium bau. Bau asap ada, bau tom yam ada, bau ikan goreng ada. Dan ni bau macam-macam tu. Jadi ada wahamnya tu. Waham bukan syak. Waham. Ambil wuduk kat kain. Itu istilah waham. Benda qadar. Nak sebut tu supaya nak faham, kalau nak beramal bagi betul beramal tu. Mesti air tu air wuduk dan waham tu jadi kalau masalah syak abah memang ada yakin najis. Tu mana boleh pakai pakaian najis untuk solat. Mana boleh. Syak pun dia bahaya. Bila bahaya macam mana pun atas kata kain ni menajis tak najis, menajis tak najis, asalnya tak menajis, tak najis lah kalau ada syak. Ini gitu kan cerita syak, cerita waham. Jadi atas kata waham pada Rasulullah ada nilah tentang adanya maksdar pada pakaian Rasulullah pakai itu. Rasulullah didapati pernah ada riwayat dia rasya pada izar dia. Wa rak'ata ba'dal wudu'i wa yusannu rak'atani ba'dal wudu', macam dan sunat 2 rakaat selepas wudu', sembahyang sunat wudu'. Siap. Dan sunat wudu' ni dia termasuk sunat wudu' lah, sembahyang sunat yang boleh masuk dalam mana-mana solat selepas kita berwudu', sah. Walaupun bahkan jumhur sebut Allahumma salli alaihi wasallam, walaupun kita tak niat hasil sunat itu. Hasil, walaupun kita tak niat sunat wuduk tu, hasil sunat wuduk. Kalau niat boleh ikhtirak ke? Dan sunat wuduk antara boleh ikhtirak dengan mana-mana apa-apa sebenarnya sunat selepas ada wuduk. Kita ambil wuduk, entah turun naik atas, orang kamat yang fardu lah.
Dari segi kebolehan niat boleh dan sah hasil dua-dua. Apa dia? Usalli pada zuhri arba'a rakaatin wa sunnatal wudu. Boleh, maksudnya sah. Kalau tak niat pun dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dapat fadilat solat wudu tu. Solat wudu. Yang tu dia ada bahas khas lah, bab-bab. Boleh ada dua niat, tak ada niat. Pasal bab tu besar. Pasal ada bab niat dua batal ibadat. Ada bab boleh campur dua. Kerana ada campur tiga niat. Tak apa. Kalau tak niat pun, kalau ikut, walaupun dia niat satu, dengan rahmat Allah Ta'ala dapat dua ganjaran ataupun tiga ganjaran. Itu nisbah janji Allah Ta'ala lah. Sebut asal sebut Allahumma salli alaihi wasallam. Sunat wuduk. Dua rakaat sunat wuduk dia boleh masuk dalam apa-apa sembahyang. Ai sekira-kira, maksudnya ada hukum sunat ni biaisu tunsabani ilaihi urfan, dengan bahawa dua rakaat itu dinisbahkan ilahi ila wudu urfan pada uruf. Jadi dipanggil sunat wuduk bila? Selagi sah untuk pada uruf, pada adat. Untuk solat tu namanya tak ada nama lain melainkan ke wuduk, maka tuntutan wuduk tu ada. Tuntutan sunat wuduk tu, dua rakaat sunat wuduk. Jadi kalau kata lepas ambil wuduk, maksudnya ada selang yang lama yang kalau kita sembahyang memang orang tak bagi yang ni sembahyang sunat wuduk. Kan? Setengah kitab dia ada sebut masih berkekalan hukum sunat wuduk ni selagi kita memang ada, kita tak paling kan, tak nak buat sunat wuduk tu. Ada yang kata dengan paling ni tu putus dah habis, waktu dia dah habis. Padahal sunat wuduk selagi dia tak guna apa-apa tu, tentang wuduk tu adalah sunat. Tapi ada ulama menghadkan dia di atas, jangan israf, jangan terpaling niat dia daripada kata aku tak nak solat sunat wuduk. Yang tu yang kata kita wajib betulkan niat dan azam kita tu. Apa dia? Jangan langsung ada azam niat untuk buat maksiat. Azam ni, ya Allah, aku selagi ada umur kau bagi ni semua kurniaan kau, dengan limpah kurniaan kau bagi kederat bagi akan sempurna ke aku akan sentiasa pastikan aku dalam keadaan taat. Kalau memang ada nak nazar macam tu, antaranya supaya sudah wuduk lah. Kalau dia memang macam tu, Masya Allah, memang dia jaga. Dia sebut ni. Cuma kita ni bila sebut macam ni, hemah kurang kan. Kita iman wali-wali kan. Yes. Astagfirullah. Yang tu yang kata kena ngaji lagi ke? Kena ngaji banyak kita ni. Ngaji apa pula? Yang ni suku untuk ngaji apa? Ngaji khas untuk melembutkan hati. Bagi hati ni ada gemar, seronok, ada lazat dengan melaksanakan ibadat, melaksanakan hubungan dan interaksi dengan Allah Ta'ala. Okay. Fatafutani, jadi kalau gitu bila syarat dia masih ada dan dia tak berpaling daripada sunat wuduk tu, barulah selagi tu boleh buat sunat wuduk, maka fatafutani, luputlah oleh keduanya rakaatani, dua rakaat tadi, bitulil fasli urfan, dengan panjang perceraian urfan. Walibnya kalau ada pada dia teratur yang tu dah panggil i'rad daripada wuduk, tak sunat dah sunat wuduk dia, nak buat sunat lain. Baik, sekira-kira dinisbahkan kepada mutawaddi itu urfan, dua rakaat tadi untuk nama sunat wuduk. Bitulil fasli urfan, sekalipun dengan panjang perceraian pada uruf sekalipun. Macam tu kan. Fatafutani bitulil fasli urfan. Tak kena saya baca tu. Bukain. Fatafutani, maka luputlah keduanya rakaat tawaf tadi, rakaat wudu, bitulil fasli, dengan panjang perceraian pada uruf. Itu. Kalau panjang perceraian pada uruf, luput. Pasal nak nama wajah kata mesti
sunat wuduk, sembahyang sunat wuduk tu istilahnya masih mengiringi kan. Selama-lama dobit tak tera tu dihukum i'rad daripada nak buat, berpaling daripada nak buat. Alal aujahi, dia ada pendapat yang paling ada wajah. Jadi tak ada wajah-wajah macam ni, ambil lah hukum asal lantas itu masih apa sunat wuduk tu. Wa inda ba'dihim bil i'radi, dan ada sebahagian daripada mereka tu ulama kata dia bukan masalah luput pada huruf, tapi kata dia bil i'rad, dengan niat i'rad tu habis tak dapat pahala tu. Tak ada tuntutan untuk sunat wuduk tu pasal dia dah i'rad. Jadi faham daripada kawaid apa disebut sekali lalu tu, kaedah kita kalau ada apa-apa yang luput, walaupun kesempatan nak buat tu tak ada, dia ajar supaya kita adakan keinginan, rubah, gemar, ada basyir, keseronokan, ada basyarah, ada keseronokan, ada lazah untuk pergi laksanakan ibadat yang kita nak buat tu. Hidupkan hati dengan perasaan macam tu. Baik. Wa inda bil i'rad. Jadi ada yang kata bil i'rad habis, baru habis. Wa ba'duhum bi jafafil a'dha. Ada yang berkata sebagai ulama untuk ada sunat wuduk ni dengan kering anggota. Kering anggota luput dah tuntutan sunat tu. Wa yaqra'u nadban fi awali fi ulai rak'ataihi ba'da al-fatihati. Dan hendaklah membaca mutawaddi' ni orang berwuduk, dalam sunat wuduk tu nak baca apa? Yaqra'u nadban ay ala sabili nadbi ulai rak'atai ula rak'ataihi, awal daripada 2 rakaat dia, ba'dal fatihati, sepada Fatihah. Jadi rakaat pertama tu selepas ada Fatihah baca apa? Walau annahum izzalamu anfusahum ja'u kafastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Situ tak ayat dia rahim sampai rahimah tu. Satu ayat je pun. Walau annahum izzalamu anfusahum. Okey, satu. Yang tu rakaat pertama lepas Fatihah. Wa fi saniyati, dan wa fi rak'ati saniyati wa man amila su'an aw yadhlim nafsahu, sampai kepada perkataan ila rahiman juga. Ila rahiman tu kau sambunglah ayat Quran tu. Sekidah ulama dulu bila ayat Quran ni kena ditepuk kepala lah. Yang lain kau sambunglah dengan ayat Quran, jangan tak kerti. Memang biasa ulama kita dulu yang tu. Pasal dia orang ni bila nak mengaji apa-apa, memang antara yang memang benda yang sangat mahir pada mereka adalah bacaan Quran. Mahir semua. Walaupun tak faham apa, tapi bacaan dia kerti lah. Tambah orang dulu yang mengaji, ada mengaji keadaan hafal Quran apa tu orang mengaji, ambil pengajian tafakuh. Hatu kalau tak pandai baca Quran, tak kerti nak menyambung, maksudnya ada masalah kita tu dengan ayat Quran. Baik, sikit sana. Yang saniah tadi, waman ya'mal su'an aw yazlim nafsahu. Sini tulis apa? Waman ya'mal su'an aw yazlim nafsahu. Sama ke? Matan biro thumma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahima. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu Thumma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahim. Sikit sangatlah. Sikit je. Jangan apa ni antara yang disunatkan baca. Sunat baca. Tengok tak apa dah boleh baca tu, maksudnya tak rajin baca tu. Saya tu kata apa? Surah Nisa ada rujukan siaran. Itulah lemak baca ada kita rujukan. Kita sendiri kalau tanya tak kesampaian. Menyewa macam
ikan menyawa darat ni kan, tak kesampaian. Macam itulah. Sampai ada rujukan tu surah Nisa ayat awal kemai. Cik, saja usik itu sikitlah. Astagfirullah. Faidatun. Baik, slow lah. Awal lagi slow. Lalu balik sarang ni dia keletihan susah payah musafir tu sini ya tempat balas dia kan. Pun sini dia fleksibel sikit. Satu dia tu kalau pergi keluar dia official tu, nak tak nak, suka tak suka dia kena gagah tu. Balik pondok ni lah lemah balik sarang. Satu ulama-ulama kita setengah dia suka musafir. Bukan apa musafir tu apa? Musafir tu menghilangkan nak rasa berehat. Satu betul dengar saya sebut tu. Hampa saya tak tahu lah. Memang saya duduk musafir selalu kan. Saya tahu lah. Dia memang bila balik sarang dia akan ada perasaan nak berehat. Satu, ya Rasulullah kalau kita belajar dalam hadis, masyhur hadis tu, semua atas riwayat kuat tak kuat apa Tuhan. Balik pada perang ni, bila perang musafir sungguh-sungguh ni sahabat perang ni, mati saya mati tak ada masalah. Tapi bila balik, nak balik Madinah, balik sarang, Rasul lagi peringatan lah. Apa dia? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pergi perang ni baru jihad sikit. Siapa? Jihad kecil ni lawan orang kafir, jihad kecil. Dan memang tak jihad dalam keadaan tu kata dia jihad kecil weh. Jihad besar. Takat perang orang kafir ni jihad kecil. Siapa? Memang kita bersemangatnya nak jihad. Bila perang pun memang orang tak sembahyang, orang kadang nak perang. Tambah dalam suasana orang menyerang kita kan. Kita mesti nak balas je. Yang tu jihad asghar. Siapa? Memang akan bersungguhnya buat. Siapa? Memang duduk tempat medan. Memang akan perang sungguh-sungguh lah. Tapi bila balik ke tempat asal, balik ke kampung halaman, macam mana? Zon selamat pula tu. Tak ada masalah cabaran apa-apa. Itu apa yang jadi? Dia akan turut banyak kehendak nafsu. Rehat, makan, tidur. Dia malah baca Quran, selawat, apa tak nak. Apa tu? Dia akan jadi comfort zone. Zon selesa. Zon selesa. Jadi bila zon selesa, antara yang lemak yang kita bela itu nafsu lah. Satu kata jihadul akbar, siapa? Nak lawan dengan kehendak diri kita sendiri, yang bila balik sarang dia akan nak berehat. Yang tu jihad akbar. Dia sebenarnya boleh kita bagi cegahan, tapi kan kita dah layan kan. Nampak saya tahu lah. Memang ada satu kelebihan. Kita bang musafir pun, seingat saya lah, kalau kita pergi India, cuma duduk tu taklah tahap musafir. Kita duduk lama kan, dekat 30 hari. Saya sebut saya lah ni, duduk sana lama. Bila duduk lama, dia tak jadilah hukum musafir lah, hukum mukim. Hukum mukim. Tapi itulah, dia tak ada disiplin apa program. Kena lanyak tu, letih tak, nak tunggu sampai habis, nak balik 30 hari tu lebih kurang. Betul macam mana? Balik-balik tu dia kodor. Kenapa? Siap malam pagi petang bergerak ke depan, nak tak nak, suka tak suka, memang buat. Masa tempat sana memang best. Tapi balik tu macam mana? Tempat rilis lah. Memang rasanya sunat kita punya fitrah macam tu. Satu, kalau kita faham tu fitrah kita, memang berlaku sebenarnya sabda Rasulullah pada sahabat-sahabat tentang masalah hadis raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Cuma hadis tu banyak dinegatifkan oleh orang yang tak faham. Kaedah kita, saya kita ngaji lah, tutup guru kita memang sebut ada hadis tu, dia kata ada Nabi. Kita intimat je dengan perkataan guru kan. Kaedah kita nak menyemak dengan ada sangka buruk pula lagi, jauh sama sekali. Kita pakai dekat dia, tunjuk ajar dia macam tu. Dan kalau kita tengok dengan contoh saya bagi itu, memang realiti berlaku kat kita. Bila kita balik sarang, dia akan kurang semangat, kesungguhan untuk beramal apa dan sebagainya. Pasal dia duduk tempat comfort zone tu istilahnya, zon selesa. Siapa? Makan, minum, tempat tinggal, anak bini apa semua ada. Mewah apa tempat tinggal kita, kenderaan apa semua lengkap.
Jadi istilahnya dia gaduh nak lemak, nak berlemak tu. Itulah sikit nak sebut. Saya ni jadi ni. Balik dia akan rasa nak rehat. Tahu jawab tahu, tapi dia ada perasaan nak rehat tu. Kalau pergi tempat orang tambah nak ngajar, waktu ceri dibagi pula tajuk pula. Takkan nak ajar lembek-lembek kan. Pasal dia tak hajat orang tu nak pergi selesai satu. Memang dia ajar juga kefiat nak menunaikan ajak orang apa ni niat macam ni. Niat tu memang kena pergi betul. Tapi bila kita tengok ada orang yang kat luar nak minta kita gini, kita mana nak boleh ajar main-main? Mesti nak ajar sungguh-sungguh je. Tapi yang boleh jadi tolak-tolak ni macam mana? Ada fleksibel ni atau apa macam ni. Kita akan letak pula mindset aku nak rehat. Itu yang betul. Allahumma akbar. Memang ada letih. Siapa musafir tak letih tu magic Rasulullah sebut as-safaru qita'atu minal azab. Masyhur hadis tu. Bermusafir ni dia adalah satu qita'ah, satu sepotong daripada kemuka azab, daripada kesusahan. Dia ada pressure itu. As-safar. Apa safar lama-lama jauh-jauh pandang, masya-Allah. Lagi banyak safar letih. Letih. Jadi benar Rasulullah kata as-safaru qita'atu minal azab. Dia ada qita'ah. Ada banyak perkara penderitaan yang kita nafsu tak suka. As-safar. Siap. Jafar adab. Masa cerita Quran apa semua tu lah. Astagfirullah. Syurbi. Itu dulu. Tak boleh lah. Rasa nak aja. Ya. Kau dah tukar mindset ni, kau dah kena tukar dia. Macam mana? Tak patih pun nak suruh macam mana. Kalau patih memang dia ada satu dasar. Macam ni lah juga kot. Bila dia rasa letih kali pun dia ngajar walaupun sekejap. Jadi saya ngajar agak lah walaupun sekejap. Itu kalau ikut patih lagi sekejap. Cik ada tempat bersandar tu. Cik alasan. Dia kata dia balik Mekah tu, dia kata memang meletih je kan, musafir kerenah dekat airport tu pun cukup lah meletih kan. Ambil barang macam ni ambil beg keluar masuk cek gelebak letih kan. Letih balik walaupun orang terlebar duduk ni. Dia kata kerana sampai pukul dekat tu sampai rumah ada mah petang ni tengah ajar tak letih kerana jadual dia nak ajar, tapi baca kitab tu tek nak berhenti langsung tidak. Istiqamah mesti bagi kat sikit. Cuma kadang ada benda saya tak lihat jeruk tak boleh tak. Kadang letih kan. Sorry lah. Letih tak. Letih sangat. Letih ngajar tak sedap dia jadi tumpul fikiran. Allahu Akbar. Jadi tutup dulu dia tak banyak keluar pondok dia. Macam ni. Kita dah ada jadual lama lah sebelum masa Tok Guru dulu pun dah passion macam ni dah keluar hujung minggu keluar. Tu yang tambah pula ada orang yang lebih utama yang memang yang utama yang ngajar sini tu ada kan. Kita teruskan je lah jadual lama tu. Lama-lama pun memang promo ni dia jadi kurang keupayaan tu tak jangan dulu lah. Astagfirullah. Baik, Pak Idatun itu tunggulah dulu, tak boleh tak? Nak lauk, nak ni tak boleh. Dia jadi nak kena letak kepala apa sikit. Allah. Ada soalan itu? Itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana wa nur hidayatika kama nawwarta nur syamsika wa lana wada bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman. Allahumma salli ala salatina ala sayyidina makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم صلاة على سيدنا قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم صلاة على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون